Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh murid-murid. Baiklah, hari ini cikgu nak terangkan apa itu kelestarian alam, iaitu topik kita pada hari ini. Okey. Kelestarian alam antara perkara yang cikgu tekankan ialah tanggungjawab bersama. Okey, baiklah. Kelestarian alam ini adalah usaha memelihara alam sekitar untuk kekal sihat dan seimbang. Ia penting untuk kesejahteraan semua makhluk hidup dalam jangka masa panjang. Setiap individu memainkan peranan penting dalam menjaga alam sekitar. Murid-murid perlulah memelihara dan memelihara alam sekitar supaya kita dapat menjaga alam sekitar pada kegunaan masa kini dan juga masa akan datang. Jadi seterusnya, kenapa ada 3 perkara penting dalam pemeliharaan sumber semula jadi ni. Yang pertama, air, hutan dan tanah. Air ni, mana yang kita tahu, air ni kita gunakan setiap hari. Minum, mandi, nak masak pun gunakan air. Nak basuh baju, semua kita gunakan air. Hutan pula macam mana? Kalau tak ada hutan, tak adalah oksigen. Macam mana kita nak hidup? Seterusnya, tanah. Kenapa tanah? Sebab bila tanah yang subur ni, apa yang akan berlaku kalau tanah subur? Rumah kita jadi kukuh. Dan segala-galanya yang berdiri di atas muka bumi ni akan menjadi kukuh. Okay, seterusnya, pengurangan pencemaran. Kenapa udara? Udara ni kita perlu kurangkan pencemaran udara supaya kita dapat hirup udara yang segar. Bila kita hirup udara yang segar, tubuh badan kita menjadi sihatlah, otak kita menjadi cerdas. Seterusnya, air. Kenapa kita perlu jaga pencemaran air? Sebab kita hari-hari minum air. Kita mestilah nak air yang bersih. Kita mestilah nak mandi dengan air yang bersih. Kita nak mesti cuci dengan air yang bersih. Sebab tu kita kena jaga air ni. Seterusnya, tanah. Kenapa kita kena jaga tanah? Perasan tak? Kalau korang PJ, mesti korang pijak padang yang subur kan? Kalau padang tu pasir, pencemaran berlaku kat padang tu, mesti kaki sakit, tak syok nak main. Okey. Seterusnya, cikgu nak ajar tentang pemulihan ekosistem. Ekosistem ni apa? Ekosistem ni persekitaran kita lah. Okey, kenapa? Pertama sekali, kita kena tanam pokok supaya kawasan-kawasan yang tandus, tahu tak tandus? Tandus ni kawasan yang tak ada pokok. Dapat ada pokok balik supaya kita dapat hirup udara yang segar kerana oksigen dihasilkan dari pokok. Selain daripada itu, kita kena jaga kita punya lapisan ozon dan juga pemanasan global supaya bila banyak pokok ni, pokok ni dapat kontrol balik lapisan ozon tu. Seterusnya, perlindungan spesies. Harimau, gajah, haiwan semua duduk dekat hutan. Jadi, bila kita dapat jaga hutan, mereka adalah habitat mereka. Jadi haiwan ni dapat hidup dengan aman di dalam hutan. Seperti yang cikgu cakap tadi, pemulihan habitat haiwan dan juga, bukan haiwan juga, flora dan fauna, pokok, bunga dan lain-lain. Seterusnya, cikgu nak ajar penggunaan tenaga yang mampan. Tenaga yang mampan ni apa? Tenaga semula jadi yang ada dekat sekeliling kita. Tenaga suria. Contoh tenaga suria tu apa? Mesti semua tahu kan tenaga suria ni. Tenaga suria ni, matahari masuk dekat panel suria, lepas tu dia akan hasilkan tenaga, tak kisah tenaga elektrik. Memang tenaga elektrik. Seterusnya, tenaga angin. Tengok ni, ada gambar turbin ni. Itu tenaga angin, bila pusingnya kipas tu, dia akan menggerakkan motor, arus elektrik akan dihasilkan. Dan akhir sekali, tenaga hidro. Tahu tak tenaga hidro ni apa? Tenaga yang menggunakan air. Kat mana? Kat empangan selalunya. Dekat bawah tu, kita akan ada air. Air mengalir dengan laju kan. Lepas tu dia akan menggerakkan turbin kat bawah tu. Turbin tu motor. Seterusnya, amalan pengurusan sisa. Ini mesti wajib kamu tahu. Kerana kat sini kita dah mula jaga alam sekitar. Yang pertama, kitas mula. Kita asingkan plastik, botol kaca, kertas. Mengurangkan pembaziran. Selalunya kat kantin tu mesti banyak makanan sisa-sisa makan tersampah kan. Kita perlu kurangkan pembaziran. Bukan tu je, pembaziran elektrik, pembaziran makanan dan lain-lain lagi. Seterusnya, pengurusan sisa. Kalau kat rumah tu kita kena asingkanlah makanan kering, makanan basah. Jadi kalau lepas makan tu, sisa nasi tu nak buang kat mana?
Kalau kita buka biskut, plastik tu nak buang kat mana? Jadi kat sini, nanti lori sampah tu senanglah mereka nak uruskan sisa-sisa ni. Ada yang boleh dikitas semula, ada yang tak boleh dikitas semula. Mereka akan hasilkan siap-siap. Kenapa kita perlu jaga alam sekitar? Ni pentingnya kena jaga alam sekitar. Yang pertama, untuk menjaga kesejahteraan manusia. Sebab kita ni memerlukan alam sekitar. Kita dengan alam sekitar ni dah sebati dah. Tak ada alam sekitar, tak boleh hidup. Tak ada kita, tak ada alam sekitar ni. Sebab apa? Itu untuk menjadikan sumber makanan, air dan udara yang bersih. Seterusnya, keseimbangan ekosistem. Kalau tak ada alam sekitar ni, kita boleh panas. Kita akan panas, terdedah dengan pelbagai penyakit lah. Contohnya pencemaran tu boleh menyebabkan penyakit kulit. Dan seterusnya, kehidupan menjadi harmoni. Okey, kenapa kita perlu jaga alam sekitar ni? Kita perlu bertanggungjawab. Semua kena bertanggungjawab. Sebab pendidikan, mendidik diri seseorang lain tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Sebab dari kamu darjah 1 lagi kamu diajar untuk menjaga alam sekitar. Buang sampah dalam tong sampah, asingkan sisa makanan dan lain-lain lagi. Pengurangan plastik. Kedai-kedai sekarang pun dah kurangkan plastik. Seterusnya, gaya hidup hijau. Gaya hidup hijau ni bukan kita pakai baju hijau tiap hari. Tapi kita menjaga alam sekitar. Contohnya, kita tutup suis sebelum keluar rumah. Kita kurangkan pembaziran elektrik dan lain-lain lagi. Jadi, itu sahaja yang cikgu nak sampaikan pada malam ni. Jadi, jangan lupa siapkan tugasan kamu dan nota ni cikgu akan berikan dalam Google Site yang telah cikgu sediakan. Yay!